dengan pihak pengurusan mengenai cabaran pengurusan bahasa Melayu dalam komunikasi rasmi di institusi tempatan. Selamat sejahtera, selamat pagi. Terima kasih juga kerana memilih institusi ini. Topik ini memang sesuai, dekat dengan di hati saya. Silakan, apa yang mau ditanya? Sebagai pegawai yang mengendalikan berbagai urusan pentadbiran dan surat menyurat tiap hari, bagaimanakah Puan melihat tahap penggunaan bahasa Melayu standard dalam kalangan staf dan pengurusan pada masa kini? Baik, jika kita lihat pada dokumen rasmi, penggunaan seperti acara protokol, seperti surat edaran, pekeliling, semua saya rasa sangat memuaskan. Tetapi di dalam komunikasi ketika WhatsApp kumpulan pekerja, di sinilah berlakunya kecenderungan untuk menggunakan bahasa rojak atau bahasa campur sebab struktur ayat yang terlalu ringkas dan tidak baku. Boleh Puan kongsikan apa faktor utama yang menyumbang kepada cabaran ini dalam persekitaran pejabat dan institusi? Terdapat beberapa faktor utama ya. Pertama, penggunaan istilah teknikal atau jargon kerja. Kadang-kadang staf ni lebih selesa menggunakan istilah bahasa Inggeris kerana berasa bahasa Melayu ni terlalu panjang atau jarang didengar. Kedua pula, kelajuan bekerja. Dalam dunia pentadbiran yang pantas, ramai yang mengambil jalan mudah untuk menggunakan singkatan ketika berada di WhatsApp kumpulan kerja. Ketiga, yang saya rasa ini agak kritikal adalah persepsi mentaliti kita, di mana ada segelintir pihak yang beranggapan bahawa penggunaan bahasa Inggeris ataupun walaupun dicampur-campur menampakkan imej korporat. Jadi sehingga kan ada yang berasa tidak yakin untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Persepsi mentaliti itu sesuatu yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Pada pendapat Puan, adakah kelunturan kualiti bahasa rasmi ini akan memberi kesan kepada identiti dan jati diri warga institusi kita? Sudah semestinya, sebab bahasa itu melambangkan identiti dan ketegasan kita sebagai sebuah bangsa. Apabila pegawai atau kaki tangan tidak memartabatkan bahasa Melayu dalam urusan rasmi, kita seolah-olah hilang kebanggaan terhadap bahasa kita sendiri. Komunikasi rasmi ini bukan sekadar memindahkan maklumat atau perpindahan informasi. Cuma dia adalah mencerminkan profesionalisme kita, ketelitian kita dan juga penghormatan kita terhadap identiti kebangsaan. Jika asas bahasa ini goyah, jati diri kita sebagai pelaksana amanah negara juga akan kelihatan goyah lah bagi saya. Sebagai langkah ke hadapan, apakah tindakan atau inisiatif yang pihak pengurusan boleh ambil untuk membendung isu ini dan memperkasakan semula bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa yang rasmi? Di mana-mana jabatan pun pemantauan dan penegasan berterusan itu adalah kunci. Okay? Ketua jabatan perlu memainkan peranan menegur penggunaan bahasa yang salah dalam mesyuarat ataupun di mana-mana memo. Okay? Selain itu, institusi boleh mengadakan kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk melaksanakan kursus pemantapan bahasa. Okay? Seperti audit bahasa secara berkala. Kita juga perlu mewujudkan budaya di mana sesiapa yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan tepat diberikan pengiktirafan supaya ia menjadi contoh kepada staf-staf yang lain lah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Puan atas masa dan pandangan yang sangat berharga ini. Segala maklumat ini amat berguna untuk kumpulan kami menganalisis dengan lebih mendalam tentang peranan bahasa dalam membentuk sebuah profesionalisme. Sama-sama, saya gembira juga dapat berfungsi. Semoga hasil kajian pihak kalian atau tugasan anda dapat memberi manfaat kepada usaha mendaulatkan bahasa kita. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sudah meluangkan masa untuk sesi pengumpul ringkas ini. Hari ini kita akan membincangkan cabaran penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi rasmi, khususnya dari kacamata seseorang mahasiswa di institusi swasta. Untuk pengetahuan, pelajar yang kami pilih untuk pengumpul ini merupakan Presiden Majelis Perwakilan Pelajar Uniter Kota Kinabalu. Salam sejahtera, sama-sama saya sedia berkongsi pandangan. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah Anda melihat tahap penggunaan bahasa Melayu yang rasmi dan standar dalam kalangan rekan-rekan mahasiswa di kampus ketika ini? Secara jujurnya, tahap penggunaan akan membingungkan jika di luar dewan kuliah. Memang benar untuk penulisan tugasan akademik atau pembentangan rasmi kami menggunakan
keras bahasa yang betul. Akan tetapi apabila melibatkan komunikasi secara rasmi seperti pembincangan persatuan, mesej dalam kumpulan WhatsApp kelas ataupun urusan dengan pihak pentadbiran fakulti, ramai pelajar cenderung menggunakan bahasa rojak atau singkatan media sosial, di mana penggunaan bahasa baku sering dianggap terlalu skema ataupun baku. Menarik perkataan skema. Selain daripada persepsi tersebut, apakah cabaran utama lain yang menyebabkan kesukaran untuk mengekalkan penggunaan bahasa Melayu rasmi di institusi? Oke, cabaran terbesarnya ialah pengaruh persekitaran dan juga kebiasaan. Jadi oleh itu ramai pelajar lebih selesa menggunakan dialek tempatan berbanding di tempat masing-masing untuk mewujudkan kemesraan. Selain itu juga pendedahan yang terlalu meluas kepada kandungan media sosial yang menggunakan bahasa santai dan juga langgar membuatkan struktur bahasa yang sebetulnya itu perlahan-lahan dilupakan. Selain itu juga lama-kelamaan bila diminta bercakap secara formal, ramai yang tergagap-gagap ataupun lupa untuk berbahasa secara baku ataupun skema. Jika dibiarkan, adakah Anda rasa situasi ini akan memberi kesan kepada identiti Anda, terutamanya sebagai seorang bakal pendidik yang akan melangkah ke alam persekolahan nanti? Oke, sangat memberi kesan kerana sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca yang hebat. Sebagai bakal pendidik, penggunaan bahasa ini sangat terkait rapat dengan menggunakan bahasa Melayu rasmi dengan baik. Bagaimana saya mau menjadi teladan atau role model kepada murid-murid saya di sekolah menengah ataupun sekolah rendah nanti. Oleh itu, identiti seorang guru itu bukan sekadar pada ilmu yang diajar, tetapi juga kepada keindahan dan juga ketepatan bahasa yang digunakan. Selain itu juga, kelunturan bahasa bermakna kelunturan jati diri kita sebagai pendidik bangsa. Jawapan yang sangat matang dan mendalam. Sebagai penutup, apakah langkah yang boleh diambil oleh golongan mahasiswa sendiri untuk mengatasi cabaran ini? Oke, semuanya ini bermula dari kesedaran diri. Kita sebagai pelajar perlu mendisiplinkan diri untuk membezakan antara bahasa santai dan juga bahasa rasmi. Praktikan penggunaan bahasa Melayu standard semasa berurusan dengan pensyarah dalam email rasmi dan juga ketika mengendalikan program di universiti. Kita perlu juga membuang rasa segan untuk berbahasa dengan betul dan tanamkan rasa bangga kerana martabat bahasa itu sebenarnya terletak di tangan generasi kita sendiri. Terima kasih atas pandangan yang sangat bernas ini. Pastinya input ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang realiti dan harapan generasi muda terhadap bahasa kebangsaan kita. Okey, sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat kepada para pendengar dan pendengar.